Hai Salam, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua jemaat. Kita bersemu lagi di dalam renungan setiap hari daripada Gembala Rikson Matangan. Sebelum itu tahniah diucapkan kepada calon yang sudah memenangi di dalam pilihan raya negeri Sabah. Tahniah kepada semua penyokong-penyokong yang telah menyokong beliau. Dan bagi mereka yang kalah pula, jangan terlalu sedih kerana Tuhan Yesus berserta dengan kita semua. Sama ada menang ataupun kalah, Yesus tetap mengasihi kita. Haleluya. Itu merupakan berita yang sangat gembira bagi orang Kristian. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, pada minggu yang lalu kita telah belajar pengajaran tentang Yesus, tentang hal pengajaran yang sesat, tentang hal-hal yang diajarkan secara sesat oleh pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini kita akan teruskan dengan satu lagi pengajaran tentang dua macam dasar daripada Tuhan Yesus Kristus melalui khotbah siriket khotbah di bukit oleh Yesus Kristus, diambil daripada Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sehingga ayat yang ke-27 sahaja. Tajuk besar khotbah Yesus pada kali ini adalah dua macam dasar. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi seorang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, setiap hari mungkin kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi menurut ajaran Yesus Kristus, kalau mendengar dan hanya merenung tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu adalah sama seperti kita sedang mendirikan rumah di atas pasir yang tidak kuat, tidak teguh, dan sekali ombak datang, sekali angin datang, sekali banjir datang, rumah itu pasti hancur, pasti rosak, pasti dirosakkan dengan hebat, kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, angin, banjir, dan ribut itu semua adalah masalah, adalah cabaran hidup, adalah kita punya kehidupan sehari-hari yang banyak sekali cabaran. Tetapi walaupun kita membaca firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak biasakan diri kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, tidak melakukan seperti yang kita baca itu sama seperti kita sedang membangun rumah yang tidak kuat. Kerana itu apabila banjir datang, masalah datang, apabila cabaran hidup datang, angin-angin pencobaan datang dalam hidup kita, mudah sekali kita jatuh di dalam pencobaan itu. Mudah sekali untuk kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita sudah biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu, pastinya apapun angin yang datang kita akan tetap teguh seperti sebuah rumah di atas batu. Kerana kita sudah biasa melakukan firman Tuhan tersebut. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus mahu agar kita bukan sekadar untuk menjadi pendengar saja, tetapi Yesus mau supaya kita menjadi orang yang melakukan, supaya kita membina rumah kita, membina iman kita di atas batu yang teguh. Rumah itu menunjukkan iman kita. Di manakah kita meletakkan iman kita? Adakah kita membina iman kita di pasir ataupun di batu? Sekiranya kita meletakkan iman kita di atas batu karang yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan teguh, kuat, dan tidak akan berganjak ketika mana banyak pencobaan, banyak sekali cabaran hidup, masalah hidup yang datang silih berganti. Kita tidak akan pernah berganjak kerana Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita ada dua pilihan. Sama ada mau membina rumah kita di atas bukit, di atas batu bukit yang kuat, ataupun kita mau membina di atas pasir laut yang sangat tidak kukuh. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan, selalulah belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa semoga semua jemaat diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera dan sukacita, penghiburan dan kekuatan, kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi
Shalom sekali lagi daripada Gembala Rickson Matangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.